Selamat petang dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya seorang pelajar USI yang mengambil kursus KPS 304 iaitu Pengurusan Pembelajaran di bawah seliaan Dr. Muhammad Uji. Saya Lim-An daripada kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk pengurusan penasihatan murid pada hari ini. Saya akan mulakan pembentangan saya dengan ulasan literasi projek kumpulan kami. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah itu ulasan literasi? Yang juga dikenali umum sebagai kajian lepas atau literature review dalam bahasa Inggeris. Ulasan literasi bukan ringkasan kajian lepas atau rumusan kajian lepas, tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Selain itu, yang mengandungi teori atau kerangka konsep, penemuan lepas yang sama dengan tajuk kajian, dan cara mengambil data dan analisis. Slide ini menunjukkan kerangka konsep. Daripada tajuk besar pengurusan penasihatan murid, ia dibahagikan kepada dua jurusan iaitu penasihatan dan murid. Daripada jurusan penasihatan pula, ia dibahagikan kepada bimbingan yang dilakukan oleh guru akademik biasa dan kaunseling yang dilakukan oleh guru kaunseling sahaja. Bagi jurusan murid pula, yang menjadi lebih spesifik untuk kaji tentang masalah tingkah laku pelajar. Pengurusan penasihatan murid memainkan peranan yang penting dalam bidang pendidikan. Namun yang demikian, menurut Sapporo Shippun pada 2010, yang menyatakan banyak kajian menunjukkan pengurusan penasihatan murid masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Sesi bimbingan dan kaunseling harus diberi kepada pelajar, terutamanya kepada pelajar yang mempunyai masalah akademik maupun masalah peribadi. Walau bagaimanapun, banyak aspek perlu diutamakan sewaktu memberi bimbingan dan kaunseling. Menurut Siti Noorjahan dan Yus Faizal pada tahun 2013, antara aspek yang perlu diutamakan ialah guru perlu mematuhi kod etika bimbingan dan kaunseling, serta tidak berkelakuan bercanggah dengan etika bimbingan dan kaunseling, seperti tidak membocorkan rahsia pelajar kepada orang lain. Sebagai seorang guru, sifat profesional dalam mengatasi isu dan masalah serta kekangan pelajar amat diperlukan, supaya kerjasama antara guru dan murid dapat diwujudkan untuk menyelesaikan masalah sehingga ke akar umbinya. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang pendekatan mentor dalam menangani masalah tingkah laku. Antara cadangan untuk mengatasi masalah tingkah laku pelajar ini adalah seperti berikut. Kenal pasti pelajar yang agresif ataupun destruktif. Mentor boleh menggunakan teknik pemerhatian dan temu buah bagi mencari kelebihan dan kelemahan murid bagi menentukan faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu masalah tingkah laku berlaku. Kajian dapatan yang meliputi pemerhatian kepada tingkah laku pelajar bagi mendapat maklumat terperinci mengenai perubahan tingkah laku juga boleh dilakukan. Walau bagaimanapun, yang memerlukan jangka masa yang panjang. Selain itu, cadangan ialah mengelakkan hukuman fizikal. Tindakan disiplin bertujuan untuk mendidik dan bukan untuk menghukum semata-mata. Hukuman fizikal akan mencabar maruah pelajar dan hanya berkesan buat sementara waktu. Mentor seharusnya mengelakkan sebarang hukuman fizikal supaya pelajar-pelajar memberi keyakinan dan kepercayaan terhadap mentor. Seterusnya, memberi peluang kepada pelajar untuk meluahkan perasaan. Mentor seharusnya membantu pelajar meluahkan perasaan mereka secara wajar, tegas, yakin dan terkawal. Untuk melakukannya, pelajar perlu diajari bagaimana cara untuk meluahkan perasaan mereka. Misalnya apa kehendak mereka dan bagaimana untuk memenuhinya tanpa mencederakan orang lain. Hal ini dapat membantu mengurangkan tekanan yang ada pada pelajar-pelajar. Mereka akan merasa diri diberi perhatian dan kasih sayang. Di samping itu, perbincangan dengan rakan sebaya. Terdapat sesetengah pelajar yang kurang selesa untuk meluahkan perasaan diri terhadap orang dewasa. Oleh itu, rakan sebaya memainkan peranan yang penting untuk membantu pelajar berkenaan. Namun yang demikian, rakan
Rekan sebaya yang kurang matang berkemungkinan membuat keputusan atau memberi cadangan yang salah. Oleh itu, pelajar seharusnya bijak memilih rakan sebaya serta merujuk kepada mentor sekiranya tidak pasti dengan cadangan rakan sebaya. Tambahan pula, ganjaran dan pujian. Mentor perlu memberikan pujian dan penghargaan kepada pelajar apabila pelajar menunjukkan tingkah laku yang positif. Ganjaran tidak seharusnya berupa sesuatu yang besar atau mahal, tetapi berupa keistimewaan seperti tanggungjawab yang diminati oleh pelajar di dalam kelas. Pelajar yang menerima ganjaran pasti akan sentiasa motivasi untuk menjaga tingkah laku mereka. Selain itu, kesannya juga dapat dilihat pada rakan sekelas mereka yang lain. Rakan mereka juga akan turut berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam usaha untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Di samping itu, didikan agama. Agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia. Kajian yang dijalankan oleh Harvard University mendapati bahawa anak-anak yang dibesarkan dengan didikan agama akan membesar dengan lebih sehat, mempunyai kehidupan yang lebih baik ketika dewasa. Agama hanya mendidik seorang diri untuk berkelakuan baik dan menjauhi diri daripada segala gejala yang tidak sehat. Individu yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan takut terhadap dosa dan tahu untuk membezakan tingkah laku yang betul dan salah. Oleh itu, mentor juga boleh menggunakan pendekatan tersebut dalam membentuk tingkah laku pelajar-pelajar. Seterusnya, kasih sayang. Kebanyakan ibu bapa tidak menaruh kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak mereka atas sebab kesibukan mengejar keuntungan. Menurut Profesor Dr. Zuria Mahmud, kemerosotan kasih sayang dalam kalangan keluarga dan sikap tidak ambil kisah ibu bapa akan membawa masalah kepada anak-anak mereka. Mentor harus mencurah kasih sayang bagai memata minyak yang penuh terhadap pelajar agar mereka berasa diri diberi perhatian dan prihatin. Pelajar akan akur kepada arahan sekiranya mereka diberi kasih sayang yang mencukupi. Di sebuah sekolah, guru kaunseling atau guru darjah bertindak sebagai mentor, kurungan penyelidik atau penasihat yang berpengalaman. Manakala pelajar merupakan mentee, individu yang kurang pengetahuan dan pengalaman. Peluang untuk mendekati mentee melalui program moral, didikan agama, kasih sayang, memberi kepercayaan dan sebagainya yang dinyatakan di atas boleh menjadikan tazah kepada guru untuk mendekati pelajar mereka. Seorang mentor yang berjaya ialah mentor yang berupaya membina hubungan yang akrab dengan mentee-nya, masih dapat mengekalkan kehormatan mentee terhadap mentor. Mentee tidak akan berasa ragu-ragu atau malu untuk membincangkan segala permasalahan dengan mentornya. Mentor akan menjadi orang pertama tempat mentee merujuk sekiranya menghadapi sebarang permasalahan. Oleh itu, mentor harus berusaha untuk mewujudkan suasana mesra serta rasa percaya mentee terhadap mentor. Sekiranya tembok hubungan ini dapat dipecahkan, barulah mudah untuk mentor membimbing mentee termasuk di dalam mengenali permasalahan tingkah laku mentee. Masa pun sudah tamat. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih keras.